IKIM Inspirasi Euforia Islami. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran. Seperti yang diwar-warkan, kita akan bersama menerusi slot Pesona di Zahra. Dan untuk anda rakan pendengar, boleh saja dengarkan di radio dan juga boleh tonton secara live juga di FB IKIM FM. Saat ini bersama saya, tak lain tak bukan Ustaz Muhammad Abdul Al-Amin di Konti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat lagi Ustaz kan update kan. Update kat mana tu? Dekat IG Ustaz. Dekat IG ya. Ustaz Amin. Ustaz Amin. Nak pergi situ insya-Allah. Dan kita hari ni nak kongsikan, kita sambung lagi rantaian Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga kan Ustaz kan, untuk nama Allah SWT yang ke-26 tak silap saya, dengan As-Sami'-nya Allah SWT itu sendiri, Maha mendengar. Mungkin awalan ini kita nak dengar daripada Ustaz sendiri, perkongsian awalan. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa walah. Jadi pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya dapat sama-sama pagi yang berbahagia ni kita berada dalam perkongsian kita. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Okey, pada pagi yang berbahagia ni kita akan kongsikan nama Allah Subhanahu wa taala daripada As-Sami'. As-Sami' maksudnya yang Maha mendengar. Yang Maha mendengar. Dan apabila kita bicarakan nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', maka kita akan bicara daripada tiga sudut daripada tiga sudut. Yang pertamanya, Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan lisan kita. Jadi ucapan lisan kita ni sama ada kita ucap dengan niat ataupun tanpa niat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan niat ataupun tanpa niat. Jadi hari ini kadang-kadang kita menyebutkan sesuatu, ibu-ibu ayah saya sekalian, kita menyebut satu benda, kita tak niat pun nak maknanya memaksudkan pun. Tak memaksudkan macam tu, yang tiba-tiba isi kita terasa contohnya kan. Kita tak maksudkan macam tu pun, tiba-tiba isi kita rasa. Tapi manusia menghukum dengan apa yang dia dengar dan apa yang dia nak dengar. Apa yang dia dengar dan apa yang dia nak dengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Allah dengar semua benda ucapan lisan kita, sama ada kita niat ataupun tak. Itu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha mendengar dan dia Maha mengetahui perkara itu. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut, auzubillahi minasyaitanir rajim, surah Az-Zukhruf ayat 80 surah Az-Zukhruf ayat 80, adakah mereka menyangka anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, bahawa kami tidak mendengar rahsia mereka dan juga bisikan mereka. Allah tahu apa yang dengan niat ataupun apa yang tanpa niat kan. Jadi hari ini kan kita bergurau dekat isteri kita kan, kita tak niat pun nak memperlecehkan dia, tapi dia terasa, dia kata, abang kata saya gemuk, saya dah beranak ke anak abang berapa orang dah. Kita tak cakap pun, kita cuma cakap sudah tidak kurus, kita kata. Kenapa awak rasa itu bahasanya adalah gemuk macam tu lah kan. Kita tak niat. Tidak kurus ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar yang dengan niat ataupun tanpa niat. Satu hari kan Yati kan, ada satu orang ibu mertua kan, dia cakap dengan menantu perempuan dia. Dia kata, anak-anak sekarang ni, cubalah kau tegur sikit, cubalah macam tegas sikit dengan anak-anak sekarang ni. Kau tidak tengok anak-anak engkau ni kan, cuba tegas sikit. Mak mentua berkata dengan menantu, tujuannya bercakap nak kongsikanlah baik kan, kan? Sebab ia berpengalaman kan, mak berpengalaman kan. Jadi mak tengok anak ni, tegurlah anak tu sikit kan. Jadi menantu ni dapat perkataan mak mertua ni agak terasa lah. Kemudian dia pun cakap kat mak kan, zaman mak didik anak susah tak mak kan. Mak dia kata, zaman mak memanglah susah juga, sama je, cuma mak memang lebih tegas lagi kan. Kemudian menantu ni kata apa, mak, saya duduk dengan anak mak lama juga tau, dan saya pening sangat mak ya. So jadi mak tegur saya untuk jaga anak kan, tapi saya pening tau duduk dengan anak mak ni.
So jadi maknanya mak mertua bercakap niatnya apa? Niatnya adalah untuk nak tegur supaya lebih baik. Tapi si menantu rasa ya Allah ni sajalah nak mengata ni. Sedangkan anak mak pun pening, saya duduk lama dengan anak mak ni kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak begitu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Allah Subhanahu Wa Taala As-Sami'. Sami' ni ucapan lisan yang pertamanya sama ada dengan niat ataupun tanpa niat, kan? Dan semua benda-benda itu nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Yang keduanya, kan? Yang keduanya apa? Yang keduanya bisikkan hati. Bisikkan hati, ya. Bisikkan hati ni walaupun manusia tidak mendengar, Allah Subhanahu Wa Taala As-Sami' Maha mendengar. Dalam surah Taha ayat 46 Allah Subhanahu Wa Taala sebut innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kamu dan aku ini mendengar dan melihat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Bisikkan hati ni. Bisikkan hati kita ni. Satu ketika kan ada satu orang sahabat. Dia ni bekerja tau, ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, bekerja nak mendapat rakaat pertama. Sebab rakaat pertama bersama Nabi SAW, mana rakaat pertama dalam solat ni dia besar pahala dia, maknanya tak tertinggal, maknanya tak masbuk Jadi ketika Nabi tengah solat ni, dia agak dah Nabi dah start solat, dia bekerja ni, masuk Masjid Nabawi ni bekerja. Jadi ketika dia masuk Nabi dah mula rukuk. Jadi dia pun bekerja, Allahu Akbar, angkat takbir. Kemudian dia pun rukuk juga. Kemudian dia sebut dalam hati dia, Alhamdulillah. Maksud apa ya Allah? Sempat dapat rakaat ni, Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar walaupun itu bisikkan hati. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi perintah untuk disampaikan kepada Nabi SAW oleh Jibril, wahai Muhammad, sekejap lagi naik daripada rukuk ni, engkau ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Maknanya Allah mendengar siapa yang memujinya. Kan? Jadi daripada peristiwa ini sampai diletakkan, disyariatkan setiap pergerakan solat kita ucap Allahu Akbar tau. Kecuali pergerakan ketika mana naik daripada rukuk tu. Ketika kita i'tidal tu. Mana naik daripada rukuk tu ucapannya Sami Allahu liman hamidah. Kerana berasal dari sejarah seorang sahabat yang memang sangat nakkan ketaatan pada Allah, nak pada rakaat pertama, tetapi dia agak terlambat dan sempat akhirnya dah ucap Alhamdulillah. Dan Allah sebut Sami Allahu liman hamidah. Maka Allah mendengar orang yang mengucapkan Alhamdulillah itu. Jadi hari ini kita ni Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang dalam hati kita. Cuma Nabi sebut, Nabi kata apa? Selagi mana dalam hati tidak diucapkan dengan lidah, benda itu benda yang tidak berdosa. Contoh hari ni kan kita rasa geram sangat. Sakit hati saya Ustaz, sakit hati kan, geram sangat kan. Nak rasa suami tu macam nak geramnya aku kan. Tapi kita sebab dah dengar personal Zahra, jadi kita tahan. Kita tak ucap dengan lisan kita. Tak ucap maka tidak berdosa. Cuma Imam Ghazali berpesan pada kita. Apa kata Imam Ghazali? Benda dekat hati ni, kalau ada masalah kita kena ubat. Takut kalau tidak diubat, lama-lama akhirnya dia akan terkeluar juga. Meletup juga. Sebenarnya kalau terpendam tu ubatlah. Ubat dengan zikir, ubat dengan minta Allah bagi panduan jalan. Kan macam mana boleh kita lebih lagi untuk maknanya hampir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi As-Sami' Allah Subhanahu Wa Taala ni dia mendengar apa yang ada dalam hati ni. Sebab itu ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, dalam rumah tangga kita contoh kan. Berapa ramai kita hari ini berkahwin dalam rumah tangga, ada benda terbuku dalam, sebut dalam. Kalau ada kata ada tersebut dalam, ada tak puas hati dalam, berbual atau berbincanglah dengan baik dengan suami kita. Jangan sampai kita terbuku, lama-lama nanti meletup, keluarlah benda-benda yang tak baik kan, benda yang kita tak puas hati dicampur pula dengan tambahan-tambahan perkataan-perkataan yang lain yang tak sedap didengar. Kan? Kandang-kandang haiwan daripada mulut tu keluar sekali. Haiwan ekor-ekor keluar. Ekor-ekor keluar daripada mulut kita tu.
So jadi maknanya kita dalam rumah tangga sama juga. Kita bincang asma husna, kita relate kan macam mana dia dalam kekeluargaan kita dan bagaimana dia boleh mengubat dan memperbaiki rumah tangga kita. Jadi yang keduanya, Allah tu Maha mendengar bisikan hati kita. Jadi jangan sekali-kali kita biarkan bisikan negatif tu maknanya terbuku. Ubatlah. Allah tahu, Allah Maha mendengar. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita jalan keluar bagi masalah-masalah hati yang terbuku kat hati kita tu. InsyaAllah. Dan bercakap tentang tu Ustaz, ada yang tanya soalan Ustaz, kata macam mana kalau kita merahsiakan sesuatu daripada pasangan supaya tak timbul mudarat pada hubungan. Macam mana jawapan tu? Lepas kita berhenti rehat seketika untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Teruskan kesiap bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah, tiada kemudahan melainkan apa yang Engkau menjadikannya mudah. Engkau menjadikan suatu kepayahan menjadi mudah apabila Engkau kehendaki ia mudah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita kembali bersiaran waktu ini menerusi Pesona Dizarah untuk sambungan Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga dengan As-Sami'nya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Selain daripada soalan tadi merahsiakan Ustaz, ada satu soalan ni agak cemas jugalah Ustaz. Pagi ni kan di FB IKIM kata ni, kata macam mana Ustaz, aman tadi soalan hilang pula. Dia kata macam mana Ustaz kalau mertua selalu sangat nak membetulkan menantu tapi tak membetulkan anak sendiri. Macam mana tu Ustaz? Kita sambung dulu Ustaz poin-poin kita Ustaz, silakan. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, kita sedang bincang Allah Subhanahu Wa Taala As-Sami', dan apabila bincang Allah As-Sami', ada 3 perkara yang penting kita tahu. Allah Maha mendengar. Yang pertamanya Allah Maha mendengar, iaitu Allah Maha mendengar ucapan lisan, sama ada yang kita niat ataupun tanpa niat. Yang keduanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bisikan hati kita, ya? Bisik-bisik bercakap hati kita. Dan yang ketiganya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, iaitu rasa hati pula. Rasa bisik lain Ustaz. Rasa lain. Rasa hati lebih dalam lagi. Okey. Hati kita ni, okey, secara umumnya kalau nak ikut perbahasan tasawuf yang lebih dalam, dia banyaklah. Tapi ni secara umumnya dia ada 3 bahagian. Satu dipanggil qalbun. Qalbun ni benda yang hati tu rasa dan nampak dari sudut zahir. Manusia boleh nampak benda qalbun, ya. Jadi contoh dia, katakanlah satu orang sedih. Kan itu benda hati. Kita rasa kat hati kan. Sedih, rasa kena tipu laki. Okay, sedih kan. Kan boleh nampak. Muka jadi monyok kan. Makan pun tak lalu. Jalan jadi berat jalan kan. Kan nampak. Benda tu itu di qalbun. Maknanya manusia boleh nampak benda tu kan. Tiba-tiba hari ni bukan senyum sengih lagi kan. Jalan pun ringan, gembira kan. Dapat gelang baru lah tu. Kan dapat hadiah, dapat gelang baru daripada lelaki dan suami. Alhamdulillah. Tahniah bagi siapa yang dapat gelang pada hari ni. Boleh teks kita siapa yang dapat gelang pada hari ni. Okey. Ustaz tahu pula. Okey. Jadi maknanya qalbun ni benda yang manusia boleh nampak. Okey, manusia boleh nampak. Maksudnya apa pergerakan manusia? Ini ahli psikologi boleh bahas daripada contoh body language kan. Orang boleh tahu macam mana orang tu penipu, macam mana orang tu gembira, macam mana orang tu dalam keadaan begian dan begian. Mana ada ilmu dia sampai boleh di-display dekat ada satu buku maknanya body language kan. Macam mana kalau orang tu dia bercakap dengan cara yang mungkin benda dia tak pasti. Dengan tiba-tiba dia akan pegang hidung contoh kan. Mata pada tempat lain. Mata pada tempat lain kan. Maksudnya benda dia tak pasti. Bahasa tubuh dia. Itu benda qalbun, benda yang kita rasa. Aku tak confident lah. Dengan sendiri orang boleh nampak dari sudut zahirnya. Itu dia benda qalbun. Okey. Maknanya hati kita ni dia ada qalbun dia panggil. Kemudian lapis kedua dia panggil fuad kan. Fuadun ni maknanya manusia tak boleh baca. Tapi malaikat boleh baca. Apa contoh-contoh yang ada dalam fuad? Contohnya niat.
Niat kita berniat nak buat baik. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, niyatul mukmin khairum min amalih. Niat mukmin lebih baik daripada amalan dia. Dia perlu apa? Banyakkan niat, akhirnya dia akan menzahirkan, diterjemahkan perbuatan kita hari-hari. Sebab itu Habib Anis dalam kitabnya An-Niat menyebut, ajarkan diri kamu berniat benda-benda yang baik seperti mana kamu ajarkan diri kamu bersembahyang. Niat ni pun kena ajar diri kita untuk selalu berniat. Hari ni ibu kakak sekalian, siapa yang belum lagi berniat nak jadi isteri solehah, berniat hari ni, ya Allah, hari ni aku nak jadi isteri yang paling solehah. Contoh di tempat kawasan kita kan. So berniat, okey. Tak usah formula sangatlah, sahaja aku jadi isteri solehah kerana Allah Ta'ala sepanjang hari ini. Kalau tersilap 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau tersilap okay. Dia gerak hati je, maksudnya aku nak jadi isteri paling soleh kan. Aku nak jadi isteri suami yang paling soleh, 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Maksudnya kita berlalu macam itu saja. Maksud baik bukan harkat Ustaz, kau tak pendek je. Okey. So jadi maknanya anak-anak kita juga, kita berniat. Jom berniat ni yang tahu malaikat. Dan kita disuruh untuk selalu berniat. Berniat. Cuba hari ni pagi-pagi kita niat, ya Allah, aku nak jadi orang paling ceria. Tapi hari ni kalau pagi-pagi dia kata, oh ini balik nanti petang-petang nanti dah hati tu menyebut, berniatlah balik nanti suami kenalah jaga ni, tipu ni jagalah. Kita balik dah sebelum balik dah bergaduh dulu tau. Maka niat itu akhirnya akan diterjemahkan dalam perbuatan kita. Jadi maknanya fuad dalam peringkat kedua, fuad perlu jaga juga, kan? Fuad juga. Dan yang ketiganya lebih dalam lagi dipanggil lubun. Ini yang Allah sebut dalam Quran, fa'tabiru ya ulil albab. Albab, lubun ni yang dalam lagi, yang Allah saja mengetahuinya. Rasa hati lebih dalam lagi, yang Allah saja mengetahuinya. Contoh dalam hadis Nabi SAW sebut, Allah bersama dengan orang yang hatinya remuk, hatinya macam sedih sangat, sedih yang tak terucap. Ada sedih yang nampak, itu qalbun sedih muka monyok itu nangis kan, itu qalbun. Ada orang sedih yang macam aku tak tahu buat apa dah, aku serah pada Engkau lah Tuhan. Maknanya muka pun tak nampak, kan? Malaikat tak terzahir dah. Sedihnya tu tidak terzahir. Kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Allah berkata Allah bersama dengan orang hatinya remuk. So jangan sampai ketika kita hati remuk kita disambar oleh syaitan. Itu orang hatinya remuk tapi disambar oleh syaitan, boleh memudaratkan diri, bawa kereta laju-laju contohnya, merajuk, bawa kereta laju-laju, membahayakan diri dia, membahayakan orang lain. Kan bukan hati yang remuk, dengan orang-orang yang kereta remuk. Dengan orang yang kereta remuk, na'udzubillah. Jadi kita kena ingat, ada ramai orang yang apabila dia merajuk kan, dia bawa kereta laju-laju, kan bahayakan diri, bahayakan orang lain. Kan? Jadi maknanya, tapi kalau kita faham ni, aku tak sedih, aku tak boleh cakap apalah. Tapi dalam hadis disebut Allah akan bersama orang yang bersama hatinya remuk. Mana jangan putus asa. Wala ta'asu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Maha mengetahui. Jadi maknanya sentiasalah kita ni bergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita ni biar kita jaga, kan? Bukan saja daripada qalbun tu tadi, fuad, niatlah dengan benda yang baik-baik, termasuk juga dengan lubun yang dalam lagi, kan? Yang Allah sebut fa'tabiru ya ulil albab, ambil iktibar orang yang ada mata hati mendalam tu. Mana pembelajaran tu bukan saja dekat qalbun, bukan saja dekat fuad, tapi sampai kat lubun, sampai keikhlasan. Keikhlasan ni yang Allah sahaja tahu, kan? Dalam kita beribadah puasa, kalau Allah sebut puasa untuk aku saja yang bagi. Malaikat daripada suruh niat kita, okey berpuasa pagi, tiks, okey dia puasa niat, tiks, okey jaga benda-benda yang membatalkan puasa. Maghrib dia buka tik, okey dia dapat pahala puasa. Tapi yang bagi berdasarkan keikhlasan dan kualiti puasa, Allah saja yang bagi. Sehingga 700 kali ganda puasa kita tu. Itu dekat lubun dalam keikhlasan tu. Kan? Ni. Jadi ini yang Allah Subhanahu Maha mengetahui. As-Sami Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam rumah tangga sama juga, kita tahu Allah yang Maha mendengar. Jaga lidah kita, selalulah berdoa, selalulah bercakap, selagi seperti mana kita mengadu pada manusia, lebih detail kita mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengadu pada Allah dulu, mengadu pada manusia tu pun ada masalah, kan? Mengadu pada Pak Hakim, kan? Hakim, suami isteri saya ni Pak Hakim, saya memang tak tahan nak minta supaya dinusyuskan, contohlah, kan? Tak tahan. Hakim pun tengok dia, nanti kita tengok macam mana. Dah mati Hakim, bini aku pun lebih kurang kasar juga sama.
Baru lepas tadi kena baling. Okey, ini Hakim kat Baghdad akan pergi kat sini. Jadi maknanya kita ngadu pada manusia tu pun penuh banyak kesalahan, banyak permasalahan. Mengadu dulu pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah jalan keluar, baru jumpa manusia. Jangan jumpa manusia dulu, kan? Minta pada Allah dulu, baru jumpa manusia. Itu cara dia, itu sunatullah dia. Jangan pula minta pada Allah kerana jumpa benda lain. Ada orang kadang pergi jumpa kubur, jumpa pokok, ngadu pada pokok, ngadu pada kubur. Tak boleh. Ngadu juga jumpa pada manusia. Ngadu pada Allah kerana baru jumpa manusia. Kita berbual, berbincang apa masalah yang boleh nak selesaikan. Sebab kadang-kadang kata pepatah Melayu, kita meniupkan habuk di mata orang, mata kita kena habuk, kita tak boleh tiup sendiri. Orang kena tolong tiupkan. Kita sehebat mana kita bagi nasihat kat orang, kita ada masalah, orang terpaksa bagi nasihat. Nasihat yang sama je. Tapi orang ingatkan balik pada kita, sabarlah. Sama je tu. Sabarlah ya. Padahal dia selalu cakap kat orang, sabar. Hari ni, sabarlah. Dan perkataan tu menenangkan dia. Betul. Sebab mata kita masuk habuk, orang lain kena tolong tiupkan untuk pada mata kita tu. Jadi maknanya Allah As-Sami', poin dia 3 perkara tadi, dan akhirnya membawa kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memelihara rumah tangga kita, insya-Allah. Insya-Allah. Dan untuk anda sahabat pendengar, jangan ke mana-mana. Lepas ni kita nak raikan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat di WhatsApp IKIM di 01129004 dan juga di FB IKIM FM. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Statistik Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati sehingga pertengahan 2010, 11.2% penduduk berusia 18 tahun ke atas mengalami tekanan perasaan. Malah sebanyak 20.3% kanak-kanak dan remaja berusia antara 5 dan 15 tahun mengalami masalah serupa. Sekiranya anda berdepan dengan masalah ini, perbanyakkan membaca Al-Quran. Biasakan diri anda sentiasa dalam keadaan berwuduk, tingkatkan doa kepada Allah, perbanyakkan kegiatan luar seperti bersukan, hargai kebolehan dan keupayaan diri, dan cintai diri sendiri. Dengarkan IKIM 106.2 FM di Johor Bahru. Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran waktu ini masih lagi bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin dalam rangkaian Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga. Ini memang modul kita untuk tahun 2019, Ustaz kan. Dan hari ini Ustaz bawakan nama Allah SWT As-Sami'. Dan sedikitlah Ustaz nak kongsikan juga soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Kita ada tadi soalan daripada sahabat kita di Facebook. Siti Ramzan Muhammad kata, Ustaz nak tanya, kenapa mentua mudah menegur salah silap apa-apa pada menantu dan tak menegur anak sendiri, Ustaz? Okey, sebab dia lebih sayang dekat kita. Itu dia. Positif tak, Ustaz? Maksudnya apabila dia tegur kita, dia sayang kat kita. Kalau kita tengok teguran tu sebagai sindiran, kita lah akan sakit hati, kita akan bermasalah. Tapi kenapa dia tegur dan terus tegur kita? Dia nak kita jadi baik. Okey, kan ada 5 orang yang boleh dapat melihat kelemahan diri kita, kan? 5 orang. Kadang-kadang kita pun tak perasan kelemahan diri kita, tapi kita perlu baiki diri. Nak baiki diri perlu tahu kelemahan tu part mana, dekat mana kelemahan diri kita. Kita tak boleh nak baiki diri kalau kita tak tahu dekat mana. Contoh hari ni, analogi dia, kereta kita rosak, pagi ni nak pergi kerja, nak start tak boleh, kan? Tak boleh nak start, kan? Kita kena tahu masalah yang betul untuk jadikan dia boleh start untuk tengah hari nanti, kan? Kalau kita kata, kereta ni semalam okey, hari ni tak boleh start pula. Aku tahu dah sebab apa, kan? Ini tayarnya ni tak cukup angin ni, kan? Tak cukup angin, betul lah tak cukup angin tayar ni, sebab tu dia tak hidup. Betul kan? Kita pun ambil pump, cuba pump tayar tu sampai meletup tayar tu pun tak hidup tayar kereta kita tu. Sebab apa? Sebab permasalahannya itu lain. Jadi kita hari ni nak baiki diri kita, dan kita nak baiki diri kita untuk jadi lebih baik, kita kena tahu mana part yang masalah. Dan kadang-kadang kita tidak mempunyai kemampuan untuk melihat kelemahan diri. Jadi ada 5 golongan yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita. Yang pertama, siapa? Guru kita. Yang kedua, orang yang bijaksana. Orang bijaksana ni orang yang pandai, yang kadang kita tak kenal pun. Kan kita pergi beli ikan dekat pasar, makcik jual ikan tu sambil-sambil bungkus ikan kembung kita.
Dia kata kat kita, sabarlah dik, suami memang macam tu. Kalau nak ikutkan sampai bila? Makcik ni tahu pula aku gaduh dengan lelaki bagi tadi. Dia tengok kita, dia pun tahu. Orang yang bijaksana kan. Hai, makcik ni. Cara pilih ikan tu rasa tu. Makcik tu mamak mengetahui cara memilih ikan orang yang bergaduh dengan lelaki. Jadi maknanya orang bijaksana kan. Kita tak tahu, bijaksana orang keliling kita. Dia tiba-tiba boleh nasihat kita. Yang ketiganya adalah orang yang sayang dekat kita. Orang sayang dekat kita, dia akan cerita apa kelemahan diri kita, kan? Maknanya apa yang boleh kita nak baiki. Yang keempatnya kawan baik kita, kawan karib kita, dan yang kelimanya apa, musuh kita. So 5 golongan ni orang yang boleh cerita kelemahan diri kita. Kalau mak mertua kita tegur kita dan terus menegur yang kita anggap benda tu macam menyindir kita, dia benci kita, negatif lah kita dapat. Tapi kita kata, wah, kita dah dengar dekat Pesona di Zahra tadi, maknanya mak aku ni tegur aku ni untuk aku baik kiri kelemahan diri. Jadi 5 golongan ni mesti mak aku ni jadi golongan kelima orang benci aku. Tak. Dia lah orang yang sayang kat aku. Golongan yang ketiga. Maksudnya apa pun lah yang kita namakan, tapi ambil itu sebagai positif untuk naikkan kita punya maknanya peningkatan diri dengan memperbaiki kelemahan diri kita. So orang tegur ada 4 kelemahan diri kita tu. Ya, ada potensi yang tak dicungkil lagi tu. Kan Encik Zaini kata jawapan klasik dari menantu yang klasik untuk mentua yang ada kelas. Gitu. Sengih sahabat kita seorang-seorang. Dan tadi soalan tadi juga berkenaan dengan kalau kita merahsiakan. Kalau kita merahsiakan sesuatu perkara daripada pengetahuan pasangan supaya tak menimbulkan perkara yang lebih memudaratkan. Macam mana tu Ustaz? Okey. Dalam Islam kita disuruh bercakap benar. Bercakap benar. Maknanya bercakap benar sangat digalakkan Islam. Banyak hadis-hadis Nabi SAW suruh kita bercakap benar. Kulil haqq walau kana murran. Bercakaplah benar walaupun pahit. Jadi kita disuruh bercakap benar kecuali dalam 5 perkara. Dalam 5 perkara. Apa dia? Yang pertamanya dalam peperangan. Dalam peperangan tak boleh cakap benar. Kan? Kita kena tangkap, satu orang kena tangkap dengan musuh. Saya ni kan jujur orangnya. Saya diajar untuk berterus terang dan bercakap benar walaupun pahit. Jenderal saya kan tu nyuruh kat situ tu. Tak boleh. Dalam peperangan tak boleh. Dalam peperangan sebab al-harbu khid'ah. Perang adalah tipu daya. Jadi 5 dia suruh cakap terang. Yang pertamanya tak boleh dalam peperangan. Yang keduanya, kalau kita bercakap mudarat lebih besar lagi. Okey, kita menyampaikan A cakap kepada B. Kita cakap, saya ni jujur orangnya tau. B cakap, stokin awak bau tau kalau datang ke kuliah masjid. Tak perlu sampaikan pun. Tapi kan suruh cakap benar walaupun pahit. Tak, jangan. Kalau kita bercakap, mudarat lebih besar akan berlaku. Tolonglah jaga hati. Kan? Benda itu benda yang perlu kita faham benda ni. Yang ketiganya apa? Jika bercakap benar berlaku pemusuhan. Tak boleh. Yang keempat apa? Keaiban yang telah Allah tutup. Keaiban telah Allah tutup, itu rahmat Allah. Jangan buka dah. Dah. Kita bukan maknanya berahsia tak, tapi jangan buka. Kan? Itu adalah bagaimana cakap benar tu, tapi maknanya ada 5 perkara. Dan yang kelima apa? Kelima, perkataan yang hina ataupun caci daripada hati kita. Tak boleh cakap benar. Saya ni kan, kalau awak nak tahu, saya jujur orangnya. Kan? Awak ni memang tak guna otot. Awak ni memang muka je betul. Kita tak boleh. Kita tak boleh nak cakap maki. Saya jujur orangnya kan. Saya jujur. Awak ni macam tak boleh. Tak boleh. Jangan cakap benar pada 5 benda ni. So jadi balik pada soalan ni, saya dah bagi 5 ni boleh guna, maknanya boleh mudah-mudahan jadi panduan. InsyaAllah. Saya dah rahsiakan itu kalau termasuk dalam keaiban. Tutup. Allah tu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita cerita dah. Wallahualam. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan lagi soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Ikim ni Ustaz. Dia kata, Ustaz macam mana? Dia kata dia mempunyai suami sifat panas baran. Dari mula kahwin sampai sekarang. Sahabat kita dah lali dah Ustaz. Tapi bila anak-anak dah membesar, perangai masih macam tu juga Ustaz. Cucu-cucu pula nampak. Macam mana tu Ustaz? Sebab dia marah orang tak kira siapa pun. Okey, kalau kita lah kita yang sebagai isteri ni 2 benda sekali. Siapa-siapa yang sebagai isteri dan juga para suami ni kan. Maknanya orang ni kadang-kadang walaupun dia dah berumur, dia tetap perangai yang sama, dia jadi tabiat diri dia tu. So kita macam mana? Kita kena pakai bulletproof yang lebih tebal lagi. Begitu. So jadi maknanya anak-anak kita pun macam mana samalah juga. Tapi ambil peluang untuk tegur. Kadang-kadang dia tak perasan dan tak pernah ditegur.
Mungkin dia anak yatim contohnya. Kita kalau anak yatim yang mak ayah tak boleh nak tunjukkan contoh yang baik bagi dia. Contoh ni contoh. Kan tak semua anak yatim macam tu contoh. Jadi dia tak ada contoh satu orang yang maknanya boleh tunjukkan cakap baik tu apa. Kan? Jadi maknanya dan dia pula berkawan dengan kawan-kawan yang memang mulut tu tak berinsurans ataupun mulut longkang dia panggil mulut longkang kan, mulut dia memang mencakap je kan. Yang mana tu tabiat bagi diri dia, ambil peluang untuk tegur, tak boleh nak mampu doakan. Okey. Bagi orang yang jenis macam ini pula, bagi suami yang mulut longkang pula macam ini, kena didik diri, tak boleh. Sebab yang dikatakan akhlak Islamiah dua, iaitu sifat yang ada dalam dan sikap benda yang nampak. Kita tak boleh cakap saya ni kan mulut je macam ni tapi hati saya baik tau. Tak boleh. Hati taman Ustaz. Hati saya taman, hati baik. Tak boleh. Akhlak Islamiah dua. Maknanya yang zahir pun juga kena bentuk, yang dalaman pun juga bentuk. Ada orang kadang mulut manis, dalam pula penuh hasad dengki, tak boleh juga. Maksudnya dua-dua kena bangunkan sekali. Akhlak Islamiah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dua. Satu sifat, satu sikap. Sifat yang nampak, sifat yang tak nampak, sikap yang nampak. Bacalah hadis Nabi, kita akan jumpa dua-dua bentuk akhlak ni. Ya, insya-Allah. Seterusnya soalan daripada isteri kedua Ustaz. Okey. Sahabat kita ni isteri kedua dan ada 2 orang anak 7 tahun dan 9 tahun. Suami berkahwin lagi satu, tinggal bersama dengan isteri ketiga. Hidup selesa di sana alhamdulillah. Suami seorang yang sibuk dengan kerja harian dan sebagainya. Dan sejak akhir-akhir ni anak sahabat kita ni mengadu yang ayahnya jarang balik dan kawan-kawan ayahnya ada di rumah. Jadi sahabat kita ni redha dengan kehidupan membantu. Hati tu je sedih bila anak cakap macam tu. Macam mana tu Ustaz nak memujuk dan juga menasihati anak dan juga nak mempujuk hati tu sendiri Ustaz? Zikirlah. Okey. Benda sabar ni benda yang akan tarik tenaga kita tau. Benda sabar tarik tenaga. Sabar ni dia akan tarik tenaga kita. Orang nak sabar, dia terpaksa melawan diri dia. Aku nak macam ni tapi tak dapat. So aku sabarlah. Jadi dia akan tarik tenaga. Dan kadang-kadang kalaulah sabar tu makin besar sabar, makin banyaklah tenaga yang akan ditarik. Semakin besar sabar, makin banyak tenaga tarik dan kita akan penat sendiri. Kita akan terduduk sendiri kan, dekat petang-petang dekat kursi sambil minum air kopi semalam, sejuk kan. Kita akan penat sendiri kan. Ayah-ayah, abang-abang yang menyantuni karenah isteri, menyantuni karenah isteri kan. Makin besar karenah isteri, makin penat kita. Sebab apa? Dia tarik tenaga kita. Jadi macam mana kita nak dapat tenaga tu balik? Kita dan tenaga dalaman ni dia bukan daripada makanan, bukan perlu makan durian dua biji satu hari ke tak. Dia tidak akan membangunkan tenaga. Dia dibangunkan dengan tenaga bantuan, iaitu zikir. Zikir akan penuhkan balik tenaga kita tu. Sebab itu peranan zikir, peranan doa, peranan sembahyang sangat penting untuk mengimbangi stres seseorang. Tadi kita dengar tadi kan, macam mana statistik Kementerian Kesihatan sebagai stres makin tinggi. Jadi maknanya kita perlu untuk dapat tenaga balik dengan zikir. Zikir, banyak zikir. Saya selalu kongsikan zikir paling mudah untuk kita amalkan. Pendek aja. Baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi apa maksud dia? Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan daripada Allah. Memang kita dah tak ada daya dah, tak ada kekuatan dah. Jadi zikir tu zikir supaya Allah bagi balik kekuatan pada kita kan. Tapi zikir itu untuk diri kita, bukan untuk gunakan membebel pada orang lain. La haula wala quwata illa billah. Abang tipu saya lagi bang. La haula wala quwata illa, bukan macam tu Dia yang kita baca untuk diri kita tau. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, bantulah Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Untuk diri kita, bukan untuk guna bebel pada orang lain. Macam orang guna kadang-kadang kan. Subhanallah, la ilaha illallah. Kan dia guna astagfirullah, tangan dah jalan dah. Astagfirullah, tangan dah chat dengan anak tu kan. Anak pun mendapat barakah daripada cubitan itu sebab dimulakan dengan zikir. Okay. Wallahu alam. Masya-Allah. Seterusnya Ustaz, sahabat kita ni kan nak penjelasan juga daripada Ustaz. Kata bolehkah bila kata rasa boleh ke Ustaz kalau kita berdoa ni dalam hati sangat-sangat, sebab kadang-kadang tu rasanya lebih ikhlas dengan doa dalam hati berbanding dengan doa yang kita ucapkan kadang-kadang Ustaz. Memang dah amalkan dari dulu dah, dan kebanyakannya yang lahir daripada hati ni banyaknya jadi realiti Ustaz. Macam mana pandangan Ustaz? Boleh, doa tu tak kisah, dalam hati boleh, dekat lidah pun boleh. Cuma bagus kalau kita dekat lidah, kita akan dapat
kelebihan lidah kita ni sebagai lidah yang digunakan untuk mengingati Allah. Sebab doa tu ingati Allah. Jadi dalam hati baguslah. Tapi dengan lidah ditambah dua. Hati pun berdoa, lidah kita dilalukan dengan benda-benda yang baik. Tu kelebihan dia. So kalau lidah kita ni selalu digunakan benda baik, lidah kita tu akan dikurniakan hikmah, dia panggil. Hikmah. Jadi kalau ada lidah ada hikmah ni, maknanya kalau bercakap orang mudah nak dengar, kan? Kalau bercakap, jadi kalau bercakap tu orang lembut hati untuk dengar. Kan? Itu rahsia macam mana ada orang yang bercakap, orang lembut hati nak dengar. Kan? Ada orang bercakap memang tak mau dengar. Kan? Jadi dapatkan hikmah pada lidah dengan selalulah lalukan lidah kita dengan benda-benda yang baik, baca Quran, doa dan sebagainya. Wallahualam. Alhamdulillah. Dan satu soalan ni Ustaz, sahabat kita tanyakan, kata sahabat ni, kita ni pemandu Grab Ustaz, kata isteri tanya pergi bawa Grab tu bawa kasut anak ke tak, kata saya jawab, sahabat kita, awak takkan nak bawa kasut anak nanti orang tahu kita dah kahwin, kata dengan nada bergurau. Adakah itu juga boleh katakan sebagai jatuh talak juga Ustaz? Tak, itu tak jatuh talak, kan? Sebab perkataannya tidak soreh, tidak jelas. Yang ada perkataan untuk menceraikan. Kecuali kalau bercakap itu dengan niat. Maknanya jatuhlah. Kalau tak niat, itu tidak jatuh. Wallahualam. Alhamdulillah. Masih banyak Ustaz, dan kita sampai ujung-ujung dah Ustaz. Mungkin sedikit kesimpulan yang boleh kita bawakan untuk hari ini. Okey, Fiba, kakak, tuan-tuan sekalian. Hari ini kita bicara nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala As-Sami'. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha mendengar, ya. Jadi apa yang kita bincangkan pada hari ini, bila kita bicara nama Allah As-Sami', kita akan bicara daripada 3 perkara Allah tu Maha mendengar. Yang pertama, ucapan lisan kita, kan? Allah Maha mendengar, Allah Maha mendengar. Ucapan lisan ni ada benda yang kita niat, ada benda yang tak berniat, ya. Tapi Allah Maha mengetahui apa niat kita. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala As-Sami', Allah mendengar bisikan hati kita. Saya bawa cerita bagaimana sejarah perkataan ataupun lafaz sami Allahu liman hamidah, kan, ketika sahabat mengucap alhamdulillah dalam solat, dan Allah mendengar siapa yang mengucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiganya iaitu rasa hati. Rasa hati ada, iaitu yang dalam, dia ada bentuk qalbun, manusia boleh nampak, rasa hati itu ada bentuk fuad. Fuad ni maknanya malaikat boleh tahu niat perbuatan baik. Dan ada yang kata lubun ni maknanya lubuk hati lah, ya. Lubuk hati, kan. Jadi nak senang faham dia, dalam lagi Allah sangat maha mengetahui walaupun dalam lubuk hati kita tu. Jadi apa kesimpulan pada tiga-tiga ni? Kesimpulannya, sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu maha mendengar, untuk apa kita tidak bergantung pada Allah? Kenapa tak nak bergantung pada Allah? Allah maha mendengar. Jadi maknanya kita bercakap dengan manusia itu sunnah dia, sunnatullah dia. Sunnatullah dia maknanya apa? Lepas doa jumpa manusia. Tapi bukan manusia itu fokus kita. Kan? Kita ada masalah apa, keuangan ke, masalah rumah tangga ke apa, kita jumpa kaunselor, kita jumpa pejabat agama dan sebagainya. Itu sunnatullah dia, jumpa manusia, jangan jumpa kubur. Jangan bercakap dengan kubur, jangan bercakap dengan batu, jangan bercakap dengan pokok, jangan, Dan nanti kita termasuk statistik kerajaan Malaysia ni. Statistik orang stres, murung kan. Bercakap manusia itu sunnatullah. Tapi cari Allah dulu, minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, siapa orang yang tepat aku nak jumpa. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Allah Maha mendengar, dia bergantunglah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan siapa yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, diberi jalan keluar bagi segala permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan direzekikan daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Jadi orang bertakwa kepada Allah, Allah bagi jalan keluar bagi segala permasalahannya, dan diberikan daripada rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang zahir ataupun rezeki yang batin dan tak nampak. Anak, rezeki zahir. Anak yang soleh, rezeki yang batin, rezeki yang tak nampak. Isteri, rezeki yang zahir. Isteri yang solehah, maknanya rezeki yang tak nampak. Suami, rezeki yang zahir. Suami yang soleh adalah rezeki yang kita yang batin. Rezeki duit, wang ringgit, rezeki yang zahir. Keberkatan pada wang ringgit, rezeki yang batin. Jadi Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, direzekikan dari sumber yang tidak disangka-sangka. Dua benda ni lah, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Selamat, kan, mengharungi rumah tangga. Dan saya ucap khas untuk DJ Syafiq kita. Syafiq Zulkifli. Selamat menjalani rumah tangga. Welcome to the club. Okay. Welcome to the club. Okay.
Dan mudah-mudahan Allah jaga saya, DJ Yati, DJ Syafiq yang baru kahwin, daripada seluruh yang mendengar. Semoga Allah beri kita keluarga yang bahagia, yang menyenangkan kita, anak-anak dan zuriat dan soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Bina rumah tangga bukan seperti yang apa yang kita pingin, tapi apa yang Allah ingin. InsyaAllah. Ustaz, hujung ni doa Ustaz. InsyaAllah kita akhirkan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau menyaksikan segala kelemahan kami, ya Allah. Kurniakan bantuan-Mu untuk kami memperbaiki diri kami, ya Allah. Jika tanpa bantuan daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa dalam kekurangan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau menyaksikan segala keperluan dan hajat kami, ya Allah. Kurniakan anugerah-Mu kepada kami, ya Allah. Jika tanpa anugerah-Mu, maka jadilah kami orang yang sentiasa di dalam kekurangan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala dosa kami, ya Allah. Kurniakan keampunan-Mu kepada kami, ya Allah. Jika tanpa keampunan daripada-Mu, jadilah kami orang yang menganiayai diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang soleh dan soleha, ya Allah. Rezekikan kami dengan keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati hidup kami, ya Allah. Berkati apa yang kami usahakan, ya Allah. Berkatilah apa yang ada di sisi kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang maha memberi, Engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk doa yang dibacakan dan juga ilmu yang diberikan hari ini. Semoga kita dapat mengamalkannya. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami.